أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده أما بعد. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada seluruh para penonton laman Tadabbur Center pada malam yang diberkati, malam Jumaat. Mudah-mudahan semua telah sempat untuk membaca 10 ayat yang pertama Suratul Kahfi. Dan selamat datang ke dalam forum Suratul Kahfi dan COVID-19. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbincang tentang adakah Suratul Kahfi memberikan beberapa jalan keluar ataupun prinsip-prinsip untuk seorang mukmin menghadapi musibah ini dengan tenang. Jadi insya-Allah akan bersama-sama dengan kita semua adalah para panelis daripada Tadabbur Center. Al-Fadhil Ustaz Ihsan, Al-Fadhil Ustaz Nazri, Al-Fadhil Ustaz Hafizul Faiz, juga Al-Fadhil Ustaz Syahmi, dan juga insya-Allah akan bersama juga penasihat kami Ustaz Abdullah Bukhari. Dan tanpa membuang masa, izinkan saya berkongsi untuk memulakan pentas majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita membaca Suratul Kahfi, kita tahu bahawasanya pemuda-pemuda Al-Kahfi telah ditidurkan Allah sinina adada untuk satu tempoh yang sangat lama, ratusan tahun. Lalu mereka dibangunkan. Kita perlu memberi perhatian kepada apa yang berlaku apabila mereka dibangunkan, kerana Allah meminta kita memberikan perhatian kepada apa yang berlaku sesama mereka apabila mereka dibangunkan. Allah Ta'ala menyebut pada ayat 12, ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Allah bangunkan pemuda-pemuda Al-Kahfi supaya kami dapat melihat, kami dapat mengetahui antara dua kumpulan daripada pemuda-pemuda berkenaan yang mana satukah yang paling tepat kira-kiranya tentang berapa lama mereka telah berada di dalam gua berkenaan. Jadi Allah Ta'ala membangkitkan pemuda-pemuda Al-Kahfi dengan tujuan. Dan kita mesti memberikan perhatian kepada tujuan ini. Allah Ta'ala huraikan ayat 12 pada ayat yang ke-19. Di mana berlakunya dialog antara pemuda-pemuda berkenaan bila bangkit daripada tidur. Satu orang bertanya, berapa lama kita tidur? Persoalan itu mewujudkan dua kamp, dua kumpulan. Satu berkata, kita tidur barangkali sehari atau separuh hari. Dan satu lagi berkata, Tuhan kalian lebih mengetahui. Dan kumpulan yang satu lagi ini bukan sekadar mengatakan serahkan kepada Allah, tetapi kumpulan ini juga menyarankan tindakan yang lebih wajar dilakukan, iaitulah mengatasi kelaparan. Maka fahamlah kita, Allah Ta'ala mahu kita mengambil teladan daripada kumpulan yang kedua yang telah menegur sesama pemuda Al-Kahfi untuk menghentikan perbincangan yang kita tidak ada sebarang ilmu tentangnya. Ya, perbincangan berkenaan boleh jadi menarik keinginan kita untuk berbincang dengan lebih mendalam. Tetapi ada perkara yang kita perlu iktiraf keterbatasan kita. Kita tidak dikurniakan ilmu tentang berapa lama kita tidur. Dan seharusnya tidak sulit untuk seorang mukmin berkata, Qulillahu a'lamu bima labitu. Allah lebih tahu berapa lama kita tidur. Lalu, selepas menyerahkan kepada Allah perkara yang kita tidak diberikan pengetahuan, maka beralihlah pula kepada tindakan yang lebih realistik. Usah berbincang perkara yang tidak pasti. Utamakan perkara yang pasti. Iaitulah kelaparan yang menimpa pemuda-pemuda Al-Kahfi. Babak ini dirakamkan dengan sangat terperinci pada ayat 19 kerana Allah sedang menghuraikan makna rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maka fahamlah kita, ciri-ciri insan yang diberikan Allah rahmat, ya,
adalah mereka mengetahui ada isu yang kita kena faham. Kalau kita berbincang, kita takkan dapat kepadanya jawapan. Kita boleh teruskan perbincangan, tetapi di akhirnya kita tak akan mampu jumpa jawapan yang muktamad, maka lebih baik meletakkan batas lebih awal dan beralih kepada perkara yang lebih utama, iaitulah pelan bertindak. Kerana dengan pelan bertindak inilah Allah Taala akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Saya sebut begini kerana surah Al-Kahfi adalah siri surah-surah yang memberikan berita gembira kepada kaum mukminin. Ia meneruskan suratul Isra yang memberikan berita gembira tentang kemenangan di Baitul Maqdis, insya-Allah. Kalau tuan-tuan dapat merujuk karya-karya Dr. Salah Al-Khalidi, Dr. Sulaiman Al-Ashqar, Dr. Ahmad Naufal dan satu orang lagi saya terlupa, maka suratul Isra memaparkan berita gembira dan pelan bertindak. Pelan bertindak dengan sangat terperinci. Allah Ta'ala mengumumkan do and don'ts mulai daripada ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan syirik, melakukan kebaikan kepada ibu bapa, mendoakan ibu bapa, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, membantu kaum kerabat yang miskin, kemudian jangan membazir, jangan kedekut, jangan membunuh anak, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengambil harta al-mal, jangan berdusta dan curang dalam perniagaan. Banyak pelan bertindak. Sebaik sahaja Allah mengumumkan berita gembira. Ini menunjukkan kalau kita fokus pada pelan bertindak, Allah akan menunaikan berita gembira. Allah akan menunaikan janjinya. Tetapi dalam suratul Kahfi, Allah memaparkan kisah supaya kita nampak pelan bertindak agar Allah menunaikan janjinya memberikan berita gembira. Jadi Allah Ta'ala akan menangkan kita. Allah Ta'ala akan memberikan berita gembira kepada kita bila kita tahu mana perkara yang patut kita fokus. Maka fokuslah pada membina pertahanan. Suratul Isra membentangkan pertahanan umat daripada jangan syirik sampailah jangan ikut sesuatu tanpa ilmu. Itu pertahanan. Dalam suratul Kahfi juga ada cerita mengenai membina pertahanan. Seperti kisah Zulkarnain, membina pertahanan. Jadi bila kita fokus pada membina pertahanan, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan uruskan musuh-musuh kita. Sebab kita tak akan mampu mengatasi musuh kita dengan kekuatan kita. Kita hanya akan mampu mengatasi musuh kita dengan bantuan Allah. Dan Allah Ta'ala hanya akan bantu bila kita memenuhi syarat-syarat mendapat pertolongan daripada Allah. Saya suka menyebut apa yang disebut oleh pembuka Baitul Maqdis, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Inni amuraka wa man ma'aka an takunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum fa inna dhunubal jaysh akhwafu alaihim min aduwihim wa innama yunsarul muslimuna bima'siyati aduwihim lillah walaula dhalik lam takul lana bihim quwwah. Maksudnya di dalam peperangan Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas meminta pertolongan daripada Khalifah Umar. Umar berpesan begini, aku tak akan tambah tentera kepada kalian. Aku memerintahkan kamu dengan bala tentera kamu untuk sangat berhati-hati dengan dosa maksiat. Kerana dosa tentera-tentera kamu paling aku takut daripada musuh kamu. Kemenangan orang-orang Islam adalah kerana maksiat musuh-musuh Allah. Seandainya kamu sama-sama melakukan maksiat, maka mereka punyai kelebihan dari sudut angka dan persiapan. Kita boleh bercakap tentang konspirasi musuh-musuh Islam ke atas manusia dan umat Islam. Mereka boleh mengatur pelbagai strategi secara rahsia. Kerana begitu rahsia, kita pun tak tahu macam mana nak dapatkan maklumat. Tetapi di akhirnya Umar berpesan pada kita, patut fokus kat mana? Patut fokus pada membanteras dosa daripada hati bala tentera kamu. Dan kemudian tak usah risau pasal musuh kamu yang bijaksana dalam merencana pelbagai perkara strategi
sulit, konspirasi, kerana di akhirnya Allah Ta'ala yang akan memenangkan kita. Jadi, tuan-tuan puan-puan sekalian, itulah serba sedikit pembukaan daripada saya, insya-Allah. Dan giliran yang seterusnya adalah asatizah daripada Tadabbur Center. Menariknya forum kali ini adalah bukan forum. Ia adalah pidato 15 minit di mana setiap asatizah akan memberikan poin yang paling penting menurut perspektif tadabbur asatizah bagi manfaat masyarakat awam yang menonton pada malam ini. Objektif kita satu, bagaimana Suratul Kahfi boleh memberikan cahaya sebagaimana hadis Nabi SAW dari satu Jumaat ke satu Jumaat memberikan cahaya. Maknanya kita dalam kegelapan kalau tak baca Al-Kahfi bukan blackout. Artinya kita tak nampak bahaya kat depan sebab dalam kegelapan. Tak nampak bahaya kat depan lalu tak buat bekalan. Tak buat persiapan. Maka isunya apa bekalan? Apa persiapan yang ditawarkan daripada Suratul Kahfi? Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah saya berhenti terlebih dahulu untuk mengizinkan ruang kepada panel seterusnya Al-Fadhil Ustaz Amirul Ihsan untuk poin yang seterusnya. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahari Abdul Rahman, rakan-rakan asatizah yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan sedang penonton. Mudah-mudahan kita semua warga pecinta surah Al-Kahfi. Tuan-tuan puan-puan, berkenaan dengan surah Al-Kahfi, antara perkara yang ingin saya mengambil berat pada malam ini adalah berkenaan dengan kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi, yang mana Najib Al-Kilani pernah menyebut Al-Quranul Karim ada 30% kisah sahaja. Dia ada pentingnya bila kita cerita tentang kisah. Antara kisah yang tidak ada pada surah yang lain, selain daripada Ashabul Kahfi, selain daripada Zulqarnain, iaitu kisah Nabi Musa bersama seorang abdam min ibadina, iaitu dalam hadis disebut nama Khadir alaihissalam. Kisah ini, kisah Nabi Musa, tuan-tuan puan-puan sedia maklum, kisah Nabi Musa sangat banyak disebut dalam Al-Quran, tetapi yang ada babak bersama dengan Nabi Khadir ada pada dalam surah Al-Kahfi sahaja. Iaitu ulama apabila mereka menghuraikan kenapa kisah ini dalam surah Al-Kahfi tidak berada dalam surah Al-Qasas. Sebagaimana yang kita tahu, surah Al-Qasas antara surah yang memaparkan banyak kisah Nabi Musa AS. Maka antaranya kerana sesuai dengan sebab nuzul surah Al-Kahfi. Sebab nuzul surah Al-Kahfi berkenaan dengan Nabi SAW yang menanti-nantikan turunnya wahyu berkenaan soalan-soalan yang ditanya kepada baginda alaihissalam, baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam, walaupun cerita Khadir alaihissalam ada sedikit perbincangan, adakah baginda ini nabi ataupun seorang rajul saleh, lelaki yang saleh, tetapi yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa alaihissalam. Pertama, ini adalah cerita berkenaan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh mengambil pelajaran bahawa walaupun baginda seorang nabi, tidak bermakna semua perkara baginda tahu. Yang kedua, sesuai juga dengan ayat sebelum yang ada dalam surah kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam ini adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ini ayat surah Al-Kahfi ayat yang ke-58. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Sesuai dengan ayat ini turun fasa Makkah, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah nak perhitungkan mereka dengan apa yang mereka lakukan, nescaya Allah segerakan azab kepada mereka. Ballahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Artinya apa? Azab Allah kepada orang Quraisy adalah perkara yang tidak diketahui para nabi. Nabi SAW tidak mengetahui bilakah azab akan menimpa mereka. Maka sesuai dengan ayat yang datang sebelumnya, ayat yang ke-60 datang cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir supaya masing-masing mengambil pelajaran bahawa
ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu berkenaan dengan tanasub kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Jadi itu berkenaan dengan tanasub lah. Sebut ilmu munasabah. Okey, jadi tuan-puan, sebagaimana yang tuan-puan baca dalam surah Al-Kahfi, nama Nabi Khadir alaihissalam tidak disebut. Bahkan yang disebut hanyalah abdam min ibadina. Jadi mana kita dapat Khadir alaihissalam? Nama Khadir adalah pada hadis yang sahih. Kalau kita balik pada Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari memuatkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir ni beberapa kali, bukan satu kali. Kan? Ada pada banyak. Ini menunjukkan ada pelajaran yang sangat penting. Sehingga kan, kalau kami di Jordan, Al-Jam'iyah Al-Muhafazah, Jam'iyatul Muhafazah Al-Quran Al-Karim, mengeluarkan satu buku berkenaan satu kisah saja. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Satu perjalanan sahaja ni, ada banyak ibrah kan. Sekitar, tak banyak muka suratnya, sekitar 300 muka surat. Kan? Maksudnya pengajarannya besar daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Tapi apa yang saya nak ingin beri highlightkan pada malam ini adalah walaupun teguran Allah itu kepada Muhammad, nak bagi tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak semua benda Muhammad tahu. Maka Allah datangkan kisah Musa dengan abdam min ibadina, tapi nama abdam min ibadina Muhammad tahu tak? Muhammad tahu. Kan, namanya Khadir alaihissalam. Ada dalam hadis yang sahih. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, cerita yang lebih terperinci kita akan lebih dapat dalam hadis yang sahih berbanding dalam yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim berkenaan Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Yang mana first bila Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir, Nabi Musa dia bagi salam dan Nabi Khadir dia jawab apa? Dia jawab wa anna bi ardika salam. Kat mana dapat kalimah salam ni? Artinya apa? Artinya disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini bererti Nabi Khadir pun walaupun dibekalkan ilmu yang tak semua orang tahu, tapi dalam bab ini lelaki yang bertemu dengan Nabi Khadir pun tak kenal siapa dia. Sampai Nabi Khadir tanya, anna bi ardika salam. Siapa yang kat mana dapat salam ni? Artinya Nabi Khadir tak kenal Nabi Musa, walaupun Nabi Khadir ada wahyu yang dia sedia tahu. Itu dalam hadis ya. Maka ketika itu Nabi Musa jawab, ana Musa. Baru Musa memperkenalkan diri. Jadi ketika itu Nabi Khadir baru kenal. Artinya Nabi Khadir pun walaupun banyak ilmu, Allah sedia mengiktiraf Nabi Khadir keilmuannya lebih berilmu daripada Nabi Musa. Dalam bab ini Nabi Khadir tak diberi wahyu siapa yang bakal bertemu dengan baginda. Okey. Kemudian Nabi Musa alaihissalam minta kepada Nabi Khadir nak ikut, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Boleh tak aku nak ikut engkau ni? Maka dalam riwayat yang lain Al-Imam Al-Bukhari nyatakan bahawa apakah jawapan Nabi Khadir? Nabi Khadir kata, marilah ikut. Bukan jawab gitu. Tapi Nabi Khadir jawab apa? Dok cukup ke kitab Taurat yang ada denganmu? Nabi Khadir jawab itu. Maksudnya, ama yakfika anna Taurata biyadak. Tak cukup ke Taurat dengan yang ada denganmu ni, denganmu. Maka bahkan Nabi Khadir dengan rendah diri lagi sebut wa annal wahya ya'tik. Bahkan wahyu datang kepada engkau. Kenapa nak menuntut dengan aku, nak ikut aku? Kan? Ini menunjukkan Nabi Khadir tawadhu'. Yang pertama tadi Nabi Khadir tak semua tahu walaupun ada perkara yang Nabi Musa tak tahu. Yang kedua, Nabi Khadir bila Nabi Musa nak ikut, Nabi Khadir kata apa? Bahkan Taurat dah sampai kepada engkau. Kan? Maka dalam riwayat yang lain disambung lagi innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dalam Al-Quran pun ada menyatakan. Nah ini kita sedia tahu. Artinya apa? Nabi Khadir dibekalkan dengan ilmu yang unik, tetapi ada banyak juga perkara dalam hadis ini disebut Nabi Khadir tak tahu. Okay. Dan suka untuk saya ingatkan satu lagi babak di mana di atas kapal bersama dengan Nabi Musa alaihissalam dalam hadis yang sahih juga, iaitu disebut datanglah seekor burung. Burung ini datang, maka dia turun di tepi kapal yang dinaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Maka burung ini buat apa? Dia patuk, dia celupkan paruh dia sedikit, satu celupan, nakratan, kan, satu patukan.
kemudian au naqratain atau 2 patukan dalam filbah, dalam lautan. Maka Khadir dia ambil pengajaran daripada situ. Dia kata apa? Ya Musa, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah. Kan? Tidaklah berkurangnya ilmu aku dan ilmu engkau daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanyalah seperti satu patukan burung ini di dalam lautan. Artinya satu celupan paruh yang diletakkan dalam lautan itu sahaja lebih sedikit. Ilmu Nabi Musa dan Nabi Khadir adalah lebih sedikit daripada ilmu itu. Artinya tuan-tuan, dalam fasa kita mengalami musim yang agak getir ini, PKP, ada sesetengah kita semua benda dia nak bersuara. Ada perkara yang dia rasa dia serba tahu. Kata solat kena tak ada berjarak, kan? Dan setengah pengamal perubatan yang so called pengamal perubatan Islam, mereka senang-senang saja juga kata jangan jumpa doktor, kan? Dia buat bekam, dia buat apa lagi dalam beberapa perkara rawatan, tapi dia kata jangan jumpa doktor ni fasad. Tapi bila kami belajar dalam ijaz ilmi, kan, satu buku At-Tib An-Nabawi ataupun Al-Adwiyah An-Nabawiyah, perubatan Nabi ataupun perubatan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata definisi At-Tib Nabawi ini dia bukan terhad kepada perubatan yang pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Definisi Tib An-Nabawi dia juga merangkumi semua jenis perubatan rawatan, yang mana apabila dia ada 2 perkara ini. Perkara yang pertama, dia mencakupi tib wiqai, kan? Kaedah mencegah. Yang kedua, tib ilaji, kaedah merawat. Jadi apa yang bermasalah? Kata Ibn Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ini menunjukkan semua jenis perubatan, baik perubatan moden, baik perubatan herba, baik perubatan alternatif, selagi mana mencakupi 2 jenis kaedah ini, kaedah mencegah, kaedah merawat, maka ia termasuk dalam tib nabawi. Jadi tidaklah ada seseorang dia baru belajar pergi kursus bekam 2 minggu, 3 minggu, kan? Senang-senang sahaja dia mempersoalkan orang yang belajar medik 6 tahun, kemudian disambung lagi latihan perubatan 2 tahun, kemudian MO. Kan? Kalau dia nak argue, ada baiknya dia cuba masuk laluan itu dahulu, barulah dia boleh nak argue. Itu baru kita kata kepakaran dia. Ada kepakaran dia. Jadi Nabi Musa, kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir tak memandai-mandai nak mengata semua benda yang dia tahu. Nabi Musa pun ada perkara seketika dia perlu tundukkan diri dia. Dan pengajaran ini bukan hanya terhenti kepada Nabi Musa AS. Bahkan dalam Al-Quran juga ada menyatakan lagi, selepas kemangkatan Nabi Musa AS, setengah ulama mengatakan Nabi Yusha' bin Nun menyambung lagi risalah Nabi Musa AS, dan selepas kewafatan Nabi Yusha' bin Nun ada lagi seorang lelaki yang disebut dalam kisah Talut, Nabiul Lahum ini, setengah ulama menamakan Nabi ini Nabi Samuel. Nabi Samuel AS ketika diminta untuk melantik seorang raja, apa Nabi Samuel buat? Adakah Nabi Samuel lantik diri dia sendiri? Nabi ini kiranya dia paling alim lah, paling serba tahulah dalam bab agama zaman kaum dia, pada zaman dia, pada semua kaum dia, kan? Tapi dia tak lantik diri dia sendiri sebab bila ada orang yang lebih berkeahlian dalam bidang kepimpinan dan pentadbiran, maka diserahkan kepada Talut. Sama juga dalam bab ini, kan? Apabila dalam bab perubatan ataupun dalam bab mencegah wabak, tanpa kita menafikan sampai sekarang para pengamal perubatan masih lagi mencari-cari apakah tib ilaji, apakah kaedah rawatan, vaksin untuk mengelak wabak ini. Tapi masing-masing ada kesepakatan macam mana nak membasmi, nak mengelak daripada wabak. Begitu juga dengan musim pandemik, tak semua benda ustaz boleh bersuara. Ada ketikanya ustazah, walaupun dia alim sebagaimanapun, dia kena minta pandangan daripada pakar perubatan bahagian kuman penyakit berjangkit, kan? Dia kena minta pandangan. Kemudian sudah tentu pakar bahagian penyakit berjangkit dia akan
minta pandangan lagi pada ulil amri, pemerintah. Maka kalau masjid putuskan 30 orang sahaja dalam satu masjid, salat Jumaat 50 orang sahaja, kan? Kita setengah asatizah dia mungkin dia boleh persoalkan, tapi untuk pengamalan dia kena akur. Salah atau tidak itu bergantung pada ijtihad pemerintah yang tanggung. Kan? Sama dalam kisah kisah Nabi Samuel dan Talut, dan begitu juga kisah Nabi Musa dan Khadir, dan banyak juga pengajaran yang lain insya-Allah yang kita dapat bakal pelajari, dan suka untuk saya relatekan lagi nasihat ataupun peringatan yang disebut oleh Nabi Khadir alaihissalam berkenaan dengan seekor burung yang datang. Nabi Musa tak lokek juga nak terima pandangan Nabi Khadir, nasihat Nabi Khadir. Ini adalah seiring dengan firman Allah pada ayat yang ke-109, ayat yang paling akhir dalam surah Al-Kahfi, kata Allah, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Kalau seluruh lautan jadi dakwah untuk kalimat-kalimat Tuhanku, maka lana fidal bahr. Maka nescaya lautan pun akan habis. Antam fada kalimatu rabbi, untuk menjadi dakwah kalimah-kalimah Allah. Artinya ilmu manusia ni kecil sahaja. Dan bila datangnya musim Covid ini cukup mencabar keilmuan banyak pakar. Yang pertama, asatizah. Dia kena buat research yang lebih baru, penyelidikan yang lebih baru. Yang kedua, para doktor pun, mereka sendiri pun ada mazhab-mazhab yang masing-masing. Ada yang kata Covid ni dah melekat, kenapa kita nak jarak-jarak lagi dan sebagainya. Ada kata tak ada faktor yang jelas berkenaan Covid, konspirasi pun ada. Jadi para doktor pun dia ada mazhab masing-masing. Dan ini mencabar keilmuan, kepakaran para doktor. Sehingga para doktor terpaksa buat research yang baru juga. Buat kajian yang baru berkenaan dengan penyakit berjangkit. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah saya serahkan kepada asatizah yang lain. Mudah-mudahan bolehlah sedikit sebanyak tuan-puan ataupun saya mengambil manfaat daripada perkongsian. Terima kasih Ustaz Ehsan. Sangat mencabar sebenarnya untuk berhenti dalam tempoh 15 minit. Tetapi nampak gayanya Ustaz Ehsan berjaya, alhamdulillah. Dan untuk makluman semua, sebenarnya kita ada ahli-ahli kelab isteri doktor. Ustaz Ehsan, isterinya doktor, Ustaz Syahmi, isterinya doktor, Ustaz Hafizul Faiz, isterinya doktor, Imam Masjid Negara? Belum lagi insya-Allah. Saya meraihkan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari, guru kita, untuk turut sama mendengar dan memberikan respon. Ustaz boleh memilih untuk respon terus atau respon di hujung Ustaz, ataupun memberikan rumusan di hujung. Saya masuk sebagai seorang pelajar. Jadi murid kena senyap je lah. Banyak poin dapat insya-Allah. Masya-Allah. Pasal apa? Macam suami yang Talut tu, tak pernah terfikir itu sudut pandangnya. Respect bidang ilmu, administration, military berikan kepada Talut, sebab itu kelayakan dia. Walaupun dia seorang ustaz yang kata tok guru lah tu, seorang nabi subhanallah. Terima kasih Ustaz Amirul. Terima kasih Ustaz Abdullah Bukhari, barakallahu fik wa fi Ustaz Ehsan. Terus Ustaz Nazri untuk berkongsi pula sudut pandang Ustaz kepada Suratul Kahfi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya pada guru kita semua, Ustaz Abdullah Bukhari. Orang yang sangat saya segani dan kagum dengan ilmunya. Di samping Ustaz Syahri Abdul Rahman yang sangat banyak menuntun kita, yang membantu kita untuk kenal dan fahami Quran dengan lebih dekat. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya akan fokus hanya pada ayat 68 surah Kahfi. Hanya pada ayat 68 surah Kahfi. Cumanya sebelum saya nak masuk ke ayat 68 ini, tema bagi surah Kahfi ini daripada keempat-empat cerita, tema bagi keempat-empat cerita ini, saya melihat daripada satu sudut bahawa Allah keep on telling us, memberitahu pada kita, tolong jangan lari fokus. Tolong jangan lari fokus. Kerana seawal kisah Ashabul Kahfi itu, beberapa kali Allah ulang, lebih daripada 3 kali, 4 kali Allah ulang tentang Allahu A'lam, Allahu A'lam, Allahu A'lam, tapi dalam ganti nama yang berbeza. Dalam ganti nama yang berbeza. Allah nak bagi tahu bahawa tolong jangan lari fokus.
Sebab bila didatangkan cerita Ashabul Kahfi, fokus kita apa? Berapa tahun mereka tidur, anjing tu polkadot atau tak. Sedangkan itu bukan fokus utama. Kemudian datang pula kisah kedua, pemilik dua kebun, kita tetap lari fokus. Kebun ni di mana, siapa nama orang tu, itu yang banyak dibincangkan ataupun diulas panjang lebar dalam kitab-kitab tafsir. Sedangkan fokus utamanya adalah ada dua kesalahan yang disebut oleh sahabatnya tu. Pertama syirik dan kedua kufur. Itu fokus utamanya. Kemudian pada kisah yang ketiga ni, yang sekejap lagi kita cuba untuk tengok, tentang kita tetap juga lari fokus tentang siapa nama lelaki tu. Haidir itu yang kita bincang. Dia ni masih hidup ke? Dengar kata dia ni tidak mati-mati sampai sekarang. Sedangkan jis utama kisah itu yang kita tinggalkan. Kita duk sibuk tentang siapa lelaki yang berjumpa dengan Nabi Musa. Dan terutamanya pada cerita yang keempat, Zulkarnain, yang kita kupas adalah siapa Zulkarnain itu. Tetapi jarang sekali kita melihat satu sudut bahawa bagaimana Zulkarnain bila dia dapat kekuasaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang berjaya membuat tembok setinggi gunung, tapi dia langsung tidak ambil kredit. Sifat dan sikap itu yang kita tidak contohi, malah kita marah pula bila kita tukar jabatan, orang lain teruskan kerja kita dan orang tu dapat nama. Bukan itu yang selalu kita rasa, ini semua jasa aku lah. Sedangkan kisah pada kisah keempat surah Kahfi itu, fokusnya adalah bagaimana semua kredit itu perlu kembali kepada Allah, bukan kepada kita. Okey. Kita terus kepada ayat yang ke-68. 68 surah Kahfi. Latar belakang ayat ni adalah tatkala Nabi Musa berjumpa dengan Khadir, dia minta izin, boleh tak aku belajar dengan engkau? Tapi dalam ayat yang sangat remarkable, sangat menakjubkan, sangat pelik, respon daripada Khadir terhadap Nabi Musa sangat epik. Dia bagi dua ayat. Dia kata pertama, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau takkan sekali-kali, dulu kini selamanya, takkan boleh bersabar dengan perangai aku. Engkau takkan boleh bersabar dengan perangai aku. Itu sabar pertama disebut. Kemudian pada ayat yang ke-68, Khadir kata begini, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Mana mungkin engkau bersabar ataupun bagaimana engkau boleh bersabar terhadap perkara yang engkau tiada ilmu yang meliputi, ataupun dalam bahasa yang mudah kita faham, macam mana engkau boleh bersabar kalau engkau tak ada pengalaman? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin engkau boleh bersabar terhadap benda yang tak ada pengalaman? Saya nak fokus pada perkataan kaifa. Nak fokus kepada perkataan kaifa. Acap kali Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan kaifa pada tempat-tempat yang kadang kita rasa memadai, Allah guna maza. Contoh, pada surah Quraisy, pada surah Fil, Allah kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sedangkan Allah sebenarnya nak cerita tentang sejarah. Bagi tahu pada Rasulullah, dahulu ada satu tentera bergajah yang nak hancurkan Kaabah. Dan memadai sebenarnya kalau ayat tu begini, alam tara maza fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebab bila cerita pasal sejarah, Allah cuma nak bagi tahu fakta yang berlaku. Tetapi Allah guna perkataan kaifa supaya Nabi terutamanya dan kita, umat akhir zaman ini, melihat lebih dalam bagaimana proses yang berlaku. So, bila dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan sama, kaifa, rupanya untuk dapatkan satu-satu ilmu, dia perlu ada proses yang cukup mencabar, kita perlu lalui.
Contohnya, dalam pandemik yang sangat menggila sekarang ini, bagaimana kerajaan kita boleh keluarkan satu peraturan tolong solat berjemaah dengan cara begini? Adakah sesimpel Datuk Dr. Zul bangun-bangun tidur, oh semalam amba bermimpi kena solat jarak? Tidak, dia tidak sesimpel itu. Dia perlu ada kaifa itu. Proses yang mereka lakukan melalui usul fiqh, melalui ilmu-ilmu yang cabangnya pelbagai, pandangan daripada pelbagai pihak, supaya dan semua pandangan itu digembleng menjadi satu, akhirnya dapat satu keputusan, tolong buat begini. Dan proses ini berlaku dengan sangat sangat getir, mengambil kira maslahah yang pelbagai. Dan saya yakin dan percaya bahawa mufti-mufti seluruh dunia, mereka tidak akan berpakat untuk merosakkan ibadah umat Islam, terutamanya berjemaah. Saya yakin dan percaya. Dan melalui ayat ini, Khadir sebelum mereka meneruskan perjalanan, Khadir memberi satu panduan kepada Nabi Musa, juga panduan pada kita bahawa kita tak mungkin boleh bersabar terhadap, terutamanya pada perkara yang kita langsung tak ada background, langsung tak ada pengetahuan dan langsung tak ada pengalaman. Analogi lain, cuba bandingkan kita dengan mak bapak kita. Bandingkan kita dengan mak bapak kita in terms of mengurus anak kecil. Mengurus anak kecil. Tahniah juga pada Ustaz Syahmi yang baru beberapa bulan dapat anak kecil. Dan saya tahu untuk mengurus anak kecil ini sangat mencabar. Tapi cuba bayangkan, cuba bezakan antara tahap kesabaran kita untuk menjaga anak kecil dengan mak bapak kita. Kan jauh beza. Kita dengan darah mudanya, dengan rasa asyik nak marah saja, bandingkan dengan mak bapak kita yang relax, sabar. Dia kan masih budak-budak. Kan jauh tahap kesabaran tu. Kerana apa? Beza pengalaman. Kami laki bini pernah masuk ke dalam lift dengan keadaan tak sabarnya, anak asyik merengek, dan kami cuba sedaya upaya untuk mententeramkan dia tapi tak berjaya. Dan waktu naik tu ada pasangan dua orang tua yang masuk, sekali dia pandang anak kami, dia kata apa? Oh, budak ni ngantuk, nak tidur. Mak bapak dia sampai nak pecah kepala, hilang punca kenapa anak merengek dari tadi. Kami cuba sedaya upaya untuk diamkan dia. Tapi dua orang tua ni, bila dia masuk, dia kata, oh anak ni ngantuk, nak tidur. Tengok, bila level pengalaman kita sudah mencapai satu tahap tahap dewa, maka kita akan menghadapi apa saja yang datang dalam keadaan tenang dan tenteram. So, daripada ayat ni sebenarnya, satu indikator penting terhadap perjalanan Nabi Musa selepas itu. Tengok bagaimana bila tidak sabar, pertama. Dan bagaimana bila dia tak ada pengalaman terhadap perkara itu. Tuan-tuan, merosakkan harta orang lain kan salah. Dan sepatutnya menerima hukuman terhadap kesalahan itu. Sehingga Nabi Musa kata apa pada Khadir? Dia kata apa? Laqad ji'ta syai'an imra. Benda kau buat ni tak pernah dibuat di orang. Laqad ji'ta syai'an imra. Tak pernah dibuat di orang. Sembahyang berjarak tak pernah dibuat di orang. Ini semua konspirasi Dajjal. Saya ulang balik je. Bunuh anak orang sepatutnya dihukum hudud, balas bunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau buat benda ni mungkar. Tapi tengok nasihat Khadir sebelum mereka berjalan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. So saya rasa ini ayat yang sangat relevan untuk kita fahami bersama
dalam keadaan kita tak ada apa-apa pengalaman, kita tak tahu benda ni, dan tolong bersabar daripada melakukan perkara yang tak sepatutnya dan tidak wajar. So saya rasa cukup setakat itu dulu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pernah khutbah 15 minit, Ustaz? Barakallahu fiik. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nazri, ujian fokus dan kaifa. Seterusnya saya terus berikan ruang 15 minit kepada adinda saya, saudara Al-Fadhil Ustaz Hafizul Faiz, untuk berkongsi sudut pandang beliau kepada Suratul Kahfi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahri dan juga Tadabbur Center, Ustaz Syahmi dan juga Ustaz-Ustaz yang lain yang saya tak berapa rapat tapi banyak guru-guru saya di sini, Ustaz Syahri, Ustaz Syahmi dan juga terutama kali Ustaz Abdullah Bukhari yang sentiasa menjadi rujukan dan juga menjadi orang kata bila mereka berceramah tu, itulah yang saya buka bila-bila dah bosan duduk kat rumah ni, tak tahu nak buat apa. Jadi itulah yang menjadi rutin dan menjadi pengisian kita bila waktu PKPB ni. Terima kasih saya ucapkan. Dan juga kesempatan yang diberikan jauh dan sangat berbeza lah tahap saya untuk menjadi penyampai di sini berbanding ustaz-ustaz yang lain. Saya cuma belajar dan berkongsi apa yang patut dan apa yang boleh diambil manfaat. InsyaAllah semoga ia memberikan manfaat lah kepada semua dan juga kepada penonton kita pada malam ini. Saya sangat tertarik pada dua-dua ustaz sebelum ni, Ustaz Nazri dan juga Ustaz Ihsan. Sangat fokus kepada apa yang boleh kita belajar daripada surah Al-Kahfi, yang saya fikir itu adalah poin penting pada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sebenarnya ajar kita untuk tahu apa yang kita nak, pilih apa yang kita perlu pilih, get the point, pastikan kita faham yang sebenarnya. Jangan sangkut dengan perkara yang kita tak ada ilmu tentangnya. Jangan terpengaruh dan juga terjebak untuk berdebat dengan sesuatu yang kita bukan pakar di dalamnya. Dan jangan cepat menghukum ataupun membuat keputusan untuk pilih mana side kita punya mazhab, kita punya fikrah ketika mana kita tidak ada lagi perimbangan ataupun pertimbangan fakta dan juga wacana yang baik tentang satu-satu perkara. Dan itu memang asas kepada surah Al-Kahfi. Dan berkaitan dengan COVID-19 ini, saya fikir di antara salah satu kemelut yang kita hadapi ketika COVID-19 datang dan menimpa kita semua adalah kita sering sangkut kepada cara untuk kita berhadapan dengan COVID. Kita lupa bahawa COVID merupakan satu keteraturan alam yang memang Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan satu peraturan di mana dia akan datang sakit dan penyakitnya. Dulu ada tahun selesai kita ada vaksin, kemudian ada pula malaria, kemudian ada pula H1N1 dan sebagainya. Semua itu adalah satu yang dipanggil sebagai law of nature, keteraturan alam, di mana dia dicipta secara menyeluruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita terlalu sibuk untuk berfikir macam mana kita nak hilangkan COVID ke, macam mana kita nak berhadapan dengan COVID ke, yang memang benar dan memang penting, kita lupa bahawa COVID hanyalah sekadar satu petanda bahawa Tuhan sedang menyampaikan sesuatu yang besar daripada itu. Dan surah Al-Kahfi pada saya telah mengajar kita untuk kita selak COVID ini dan lihat apa masalah yang sedang kita hadapi. Dan terus fokus kepada satu soalan yang penting, kenapa COVID ini datang pada waktu ini? Dan apakah sumbangan COVID kepada peradaban kemanusiaan? Apa yang manusia telah belajar daripada COVID? Saya simpulkan dengan satu benda. Pada saya, COVID telah pun menyebabkan kita belajar untuk menjadi bosan. Maksud menjadi bosan adalah kita tidak ada cara lain, kita tidak disibukkan dengan satu kesibukan yang tak perlu. Dan ini adalah apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Lama dulu, ratusan tahun dahulu, Imam Ghazali sebut tentang manusia-manusia yang Hamzah Yusuf dia terjemahkan perkataan Imam Ghazali itu kepada satu term yang sangat menarik lah. Saya boleh kongsikan, iaitu the spiritual Alzheimer. Maksudnya kenyanyukan spiritual, kenyanyukan akidah. Kita
ada satu penyelewengan yang berlaku dalam hati kita, dalam akidah kita, kepercayaan kita yang menyebabkan bahawa kita diselewengkan dengan banyak benda. Dan ini bukan berlaku kepada orang lain. Ini bukan berlaku kepada orang yang bukan Islam. Ini bukan berlaku kepada orang-orang yang Yahudi ataupun orang kafir. Ini berlaku kepada orang Islam. Dan Al-Ghazali, kalau kita baca semua karya-karya dia, dia tak fokus kepada cara nak jatuhkan bahala-bahala yang nampak. Dia fokus kepada cara nak jatuhkan bahala-bahala yang ada dalam hati kita. Dan antara salah satu tanda yang besar, saya hari tu, saya pergi solat dekat masjid. Kemudian saya balik tu, isteri saya tanya, tadi imam baca surah apa? Saya solat maghrib, saya balik tu, isteri saya tanya tak sampai 10 minit kat rumah tu kan. Saya tak boleh nak jawab soalan tu. Saya kata, saya terkejut lah kenapa saya tak boleh jawab sedangkan saya pergi solat maghrib. Dan saya sepatutnya dengar imam baca apa. Tapi disebabkan itu telah pun menjadi apa yang dikatakan, kita mungkin dah selalu kita daripada dulu kita solat jemaah dan sebagainya, sebenarnya kita dah jadi terlupa untuk memberi perhatian yang mendalam tentang apa yang kita buat sebagai orang Islam. Kita ambil wuduk pun kita dah tak ingat sebab kita dah selalu buat. Ini yang dipanggil sebagai siklus, rutinity. Kita sangkut dalam rutin kita seolah-olah macam kita dah buat benda yang baik, okey selesailah. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, hanya yang beribadah itu tubuh badannya, bukan hatinya. Jadi ini satu tamparan besar. Dan apabila COVID datang, COVID suruh kita duduk dalam rumah, berkurung dalam rumah, tak tahu nak buat apa, dan tak boleh nak keluar, dan tak boleh nak buat apa-apa pun dekat luar tu. Sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita menggunakan ruang ini untuk kembali merawat hati kita yang lost tadi, spiritual distraction tadi. Gangguan spiritual itu telah pun lama hidup dalam diri kita. Yalah, saya bagikan contoh, kita ada media sosial, kita ada semua akaun Facebook, kita ada handset, dan hari ini kita tahu tak ada internet. Apa guna jadi Muslim pada zaman ini tanpa internet? Itu adalah satu persoalan yang besar. Macam mana orang Islam hari ini boleh hidup tanpa internet? Orang Islam kena ada internet dan kita fikir dakwah dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah satu gangguan, salah satu daripada spiritual distraction yang saya fikir perlu menjadi renungan ketika kita baca surah Al-Kahfi. Dan surah Al-Kahfi ni dia hadir dalam keadaan waktu yang tepat. Pertama, di akhir zaman lah. Yang kedua, dia cuba nak adjust balik kita punya spiritual focus ni kepada apa sebenarnya. Daripada distraction kepada salah satu perkara yang lebih penting, iaitu kita fikir kita di mana dan kenapa kita hidup kat dunia ni dan kita sedang berhadapan dengan apa. Isunya bukan COVID. Isunya musuh yang paling besar adalah apa yang telah kita lalaikan sebelum COVID datang. Dan COVID datang untuk menyedarkan kita bahawa semua perkara yang kita buat itu adalah kesibukan yang tak perlu. Sedangkan kita ada lagi kesibukan ataupun kita ada lagi tumpuan yang lebih besar yang perlu kita tumpu. Dan COVID telah pun memberikan kita ruang untuk berfikir tentang itu. Ini semua hanya terangkum pada satu perkataan yang saya fikir sangat menarik kalau kita nak bahas perkataan ini. Yang ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, yang wajar. Perkataan ini Allah letakkan pada ayat pertama yang bermaksud menyimpang ataupun menyeleweng. Yang wajar di sini kalau kita tengok kamus bahasa Arab, dia bukan maksudnya kesesatan tu, dia bukan terus sesat. Dia bermula dengan jalan yang lurus, kemudian dia sesat selepas itu. Ini bererti satu perkara besar yang kita kena faham adalah kita okey selama ini, tapi lama kelamaan kita akan diseleweng, kita akan menyimpang daripada apa yang telah kita buat. Dan ini adalah apa yang sebenarnya COVID nak ajar kita. Dan juga dunia pada hari ini setelah COVID datang, kita lihat bahawa perbincangan, wacana, fokus kita bukan lagi tentang macam mana kita nak buat perkara-perkara yang boleh kecoh satu dunia, kelembapan ekonomi, apa saja yang berlaku, kelembapan kehidupan sosial, semuanya telah menyebabkan manusia tak boleh nak hidup kerana manusia marah apabila dia tak boleh nak keluar dan jumpa orang. Dan ini telah menyebabkan bahawa manusia itu memang bermasalah untuk mengawal diri dia ketika dia tahu bahawa dia tak boleh nak kawal diri dia. Ini yang disebutkan dalam istilah bahasa Melayu sebagai kebosanan dan istilah Inggeris disebut sebagai boredom. Kebosanan ini sangat penting sebab kebosanan ini akan menyebabkan kita duduk dan kita dipaksa untuk menjawab persoalan-persoalan akidah yang wujud dalam diri kita. Kenapa kita hidup, buat apa kita hidup, apa perlu kita buat, apa perlu kita hayati lagi. Bayangkan selama ini, saya pernah sembang dengan kawan-kawan. Saya tanya diorang apa yang paling diorang belajar waktu COVID ketika kena PKP dan sebagainya kan. Dia kata apa yang dia paling belajar adalah dia boleh habiskan tadabbur surah Fatihah hanya dengan tadabbur center punya kuliah tu kan. Bayangkan kalau tak ada COVID, dia takkan belajar pun surah Fatihah. Dan kita telah solat berapa lama. Kawan saya tu 25 tahun. Kalau dia start solat daripada umur dia balik, berapa lama dia dah solat. Dan dia tak pernah peduli untuk belajar tentang tafsir Fatihah. Dan COVID datang, akhirnya dia belajar.
18 kali dia baca satu hari tu, dia belajar surah Fatihah. Kalau tidak ada COVID, bila kita nak belajar tentang surah Fatihah dan apa erti sembahyang kalau kita tak faham surah Fatihah dan kita tak mendalami maksud dan juga tafsir surah Fatihah. Ini satu contoh yang saya fikir terkejut. Dia cerita tu biasa tapi saya rasa macam terkejut juga sampai macam tu sekali COVID membuka peluang untuk kita. Itu adalah salah satu daripada perbahasan yang boleh saya kongsikan lah. Perkataan wajar itu sahaja sudah cukup untuk membahas maksud sebenar kenapa COVID datang. Kemudian bila kita bicara tentang surah Al-Kahfi pula, kita sering tersangkut lah. Surah Al-Kahfi ni pertama sekali dia ajar kita untuk jangan sangkut dengan game of truth. Jangan sangkut dengan permainan kebenaran. Yang mana kita rasa benar itu bukan benar. Yang mana kita rasa salah itu bukan salah. Kita kena betul-betul mengambil masa untuk membuat keputusan. Ini sebenarnya yang surah Al-Kahfi ajar kita. Be patient. Dan kesabaran ni tak hadir apabila kita hidup dalam dunia yang menyuruh kita buat semua benda dengan cepat. Very instant world. Kita nak order makanan cepat, kita nak buat apa semua cepat. Semua ini akan memberikan kesan kepada otak kita sebab kita akan memutuskan sesuatu perkara dengan cepat. Dan ini tak bagus sebenarnya dalam surah Kahfi menegur kita. Jangan terlalu cepat buat keputusan, jangan kalut buat keputusan, berhati-hati. Dan ini adalah apa yang perlu kita belajar. Saya ambil contoh Allah sebut dalam ayat 4, qalu takhazallahu walada. Ini adalah ayat-ayat awal yang sebenarnya memberikan kompas yang sebenar cara kita nak faham surah Al-Kahfi. Sebenarnya ia bukan kisah. Ada cerita keajaiban, tapi kita perlu fokus bukan pada cerita tapi pada keajaiban. Tapi manusia pada hari ini kerana adanya sosial media yang fokus pada posting dan cerita akan sangkut pada cerita bukan keajaiban. Ini Tuhan dah beritahu awal, fokus kepada apa yang kita nak sebenarnya, apa mesej sebenar iaitu spiritual, akidah, kepercayaan. Itu adalah yang disebutkan pada ayat keempat, ittakhadallahu walada. Sebenarnya antara benda yang menarik dalam surah Kahfi ni saya sekadar kongsi. Mungkin banyak orang dah tahu dah. Sebenarnya rima ataupun dalam bahasa Arab ni dia panggil rhythm last dalam antara ijaz Al-Quran adalah dia sangat cantik susunan dia. Semuanya Al-Kahfi ni semuanya berakhir dengan alif. Dan dalam kalau kita bahas huruf alif ni adalah huruf dalam bahasa Arab yang dia punya kedudukan posisi dia adalah berdiri. Maksud berdiri di sini adalah alif tu sendiri kita tak boleh tulis melintang kan, dia adalah satu huruf yang perlu ditulis dalam keadaan dia berdiri. Maksud alif adalah falsafah di sebalik huruf alif adalah kita harus memilih untuk berhadapan. Jangan lari daripada apa sahaja kekangan. Jangan lari daripada ujian, jangan lari daripada segala masalah. Kita perlu ada keupayaan, kemampuan untuk berdiri dan hadap apa saja yang kita hadapi dalam dunia ni. Dan itu sebenarnya maksud perkataan alif. Dan surah Al-Kahfi, kalau itu yang menarik, surah Al-Kahfi ni semua alif. Dan beza tau, surah yang diakhir dengan alif dengan ayat yang diakhir dengan huruf lain lah. Setiap huruf ni pun dia ada dia punya maksud, makna dia, lapisan makna dia, falsafah dia. Sebab kalau syair, kalau kita baca syair, cara kita nak faham syair tu walaupun kita macam bela kan. Dulu saya belajar bahasa Arab seronok lah. Cara nak faham syair adalah tengok huruf last dia tu dan tengok rima yang disusun. Kita boleh tahulah yang last tu adalah point dia. Apa yang saya ingat, kifah nabki min zikra habibi wa manzili. Okay, confirm cerita cinta. Sebab apa? Sebab habibi wa manzili. Kita dah tahu dah walaupun kita tak tahu kifah nabki tu apa maksud dia lagi kan. Itu adalah salah satu cara kita nak get lah. Macam mana susunan Al-Quran tu sebenarnya very very particular, sangat cermat, sangat indah. Dan dalam surah Kahfi ni dia bermula dengan dia diakhir dengan semua huruf alif lah. Ada beberapa je yang tapi bacaan semua huruf alif. Itu yang menarik lah. Kemudian sebab betul-betul mengejar masa je 15 minit. Kemudian saya nak kongsi lagi perkataan kaziba dalam ayat 5 ini. Saya ambil perkataan-perkataan ni sebab saya rasa ini adalah apa yang penting lah. Perkataan kaziba di sini bermaksud pendustaan. Dan ini adalah apa yang boleh kita belajar daripada surah Al-Kahfi lah. Semuanya adalah tentang cara kita mengenal pasti apa itu yang benar dengan apa itu yang salah. Sebab bila COVID-19 datang, kita akan dihujani dengan bebanan informasi dan juga berita yang sangat-sangat kita tak jangka dia punya lambakannya. Dan kita tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu salah. Sebenarnya ini adalah apa yang perlu kita hadapi pada akhir zaman ini, iaitu Dajjalic world. Dunia Dajjali adalah dunia yang bukan tentang menunggu Dajjal tiba dalam bentuk rupanya yang sebenar. Tapi sebenarnya bagaimana dunia ini telah pun mempersiapkan manusia untuk mudah dipengaruhi dan mudah ditipu dengan segala maklumat dan juga segala informasi.
Dan ini apa yang disebut oleh Ustaz Ihsan tadi apa semula, macam mana kita nak kena pasti apakah sumber riwayat kebenaran yang sebenar. Dan semua ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diutarakan dalam surah Al-Kahfi untuk kita belajar supaya jangan cepat sangat membuat andaian, jangan cepat sangat percaya kepada satu perkara. So ancaman yang sebenar adalah pertama, kazibah itu, penipuan itu adalah satu ancaman. Manusia akan sangkut, akan terpengaruh dengan segala persepsi yang dibuat-buat. Dan hari ini kita boleh mencipta kebenaran dengan perkataan dan semuanya boleh disebabkan dengan satu masa sahaja. Dalam seminit, satu saat ia boleh menjadi sebaran kepada seluruh manusia, seluruh negara, dan semua itu bermula dengan perkataan lah. Dan ini semua tertakluk dalam ayat yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu, perkataan kazibah itu. Baik, saya fikir antara dan last kali, poin last kali, 3 minit saja lagi ya, 15 minit. Cabar betul ni Ustaz Syahri punya masa ni. Last kali, segala kita faham apa masalah dan kemulut yang kita hadapi dalam surah Al-Kahfi, apakah penyelesaian yang boleh kita belajar? Dan apakah ruang yang boleh kita ambil untuk kita selesaikan semua ini? Dan apakah keselamatan yang boleh kita bina untuk diri kita? Keselamatan hati dan juga keselamatan kepercayaan kita untuk berhadapan dengan dunia yang penuh dengan ujian dan juga kekangan ini. Saya fikir surah Al-Kahfi tak menyediakan apa-apa. Tak bagi kat kita do and do, tak bagi kita step by step, okay, kena buat macam ni. Apa yang paling menyentuh saya dalam surah Al-Kahfi adalah perkataan rahmah, perkataan rahmat. Kalau kita perasan perkataan rahmat, pertama sekali dia datang pada ayat 10, iaitu dalam bentuk doa. Dan ini benda yang kita kena perhati dalam surah Al-Kahfi lah. Doa-doa yang wujud dalam surah Al-Kahfi. Dan doa pertama tu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan kalau kita tengok dalam bahasa Arab dan juga dalam ijaz ni, ilmu ijaz ni dia ada takdim dan takhir. Mendahulukan dengan mengakhirkan. Dan kenapa dalam doa ini Allah dahulukan rahmah dan akhirkan rasyada? Kenapa Allah guna perkataan atina min ladunka rahmah wa hayyi lana? Atina, hayyi ni dua perkataan yang kalau kita terjemah maksud sama je, datang kan. Tapi kalau kita perhati betul-betul, atina itu adalah satu bentuk datang yang susah. Ada satu kesusahan kalau dia nak datang. Hayyi ni adalah hayya, yang kita panggil. Kita boleh panggil dan dia boleh datang. Jadi yang payah itu adalah rahmah. Yang mungkin senang sikit daripada rahmah itu adalah rasyada. Dan sebenarnya pada setiap kisah dalam surah Al-Kahfi ini semuanya dikuncikan dengan perkataan rahmah. Dan kisah ini dia bertaburan. Latar belakang dia lain-lain, watak dia lain-lain, latar masa dia pun lain-lain. Tapi sebenarnya yang menjahit satu kisah dengan kisah yang lain adalah perkataan rahmah. Kalau kita tengok dalam kisah Al-Kahfi ada perkataan rahmah, ada desaan untuk kita mencari rahmat Allah, meminta rahmat Allah. Dalam kisah seterusnya pun ada rahmat Allah, dan dalam di akhirnya pun ada tentang rahmat Allah. Boleh perhatilah, dan ada, saya kira ada setiap kisah itu ada rahmah, dan rahmah itulah yang menjadi kunci kepada apa yang perlu kita cari sebenarnya. Kita tak dapat jawapan yang direct, kita tak dapat penyelesaian yang boleh kita aplikasikan pada hari ini, tapi apa yang perlu kita buat di surah Al-Kahfi adalah terus berdoa agar rahmah Allah itu sentiasa jatuh kepada kita dan sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah yang ruang yang mesej yang boleh saya kongsikan. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan. Mohon apa-apa saja sedikit salah atau kurang Ustaz Abdullah, Ustaz Syahmi, Ustaz Syahri tegur-tegur lah. Semoga ada apa yang boleh ditambah. Saya harap semoga boleh kita belajar daripada surah Al-Kahfi ini adalah siapa kita, persoalan yang perlu kita jawab, dan apakah yang perlu kita lakukan, dan doa yang perlu kita amalkan lah, iaitu Rabbana atina min ladunka rahmah. Doa tu sangat penting walaupun kita ingat selalu, tapi pada saya sangat penting dan sangat bermaksud. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Bukhari buat macam ni, tanda bye-bye cemerlang. Kita akan teruskan. Saya nak ulas, saya nak lengkapkan, saya nak tambah. Tetapi saya rasa kita dilatih pada majlis ini untuk mengurus masa dan kita cuba buktikan insya-Allah. Tetapi saya memberikan ruang kepada Ustaz Abdullah kalau mahu memberikan sebarang komen kepada kupasan Ustaz Nazri dan Ustaz Zulfaiz. Okey, tak apa Ustaz. Kita akan bagi ruang pada Ustaz pada selepas Ustaz Syahmi berkongsi sudut pandang Al-Fadhil Ustaz Syahmi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pertama sekali yang dihormati lagi disegani Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari
Dan yang juga saya rasa bau-bau bacang saya ni, Ustaz lah ni. Bau-bau bacang Ustaz, bau-bau bacang insya-Allah lebih kurang. Seterusnya yang dihormati sahabat saya Ustaz Syahri Abdul Rahman, juga merupakan guru saya. Sahabat saya juga Ustaz Hafizul Faiz, Ustaz Nazri, seterusnya Ustaz Ihsan. Terima kasih atas jemputan, sebenarnya atas inisiatif Ustaz Syahri ni kita berkumpul pada malam ini. Alhamdulillah. Inisiatif yang sangat baik, berkebetulan kita berada pada malam Jumaat esok, dan ini pula sekitar waktu ini ramai daripada kalangan kita yang sudah mula membaca suratul Kahf. Barangkali bermula maghrib tadi orang telah mula membaca suratul Kahfi. Tapi mudah-mudahanlah kita benar-benar memanfaatkan cahaya yang kita ingin perolehi, asbab dan fadilat daripada kita membaca surah ini. Saya mungkin akan ambil sisi yang sedikit berbeza. Saya nampak tadi Ustaz Syahri, Ustaz Nazri, Ustaz Ihsan, Ustaz Faiz mungkin bawa satu perspektif yang mungkin agak kritikal, tapi saya mungkin akan bawa satu perspektif yang mungkin nampak simple, tetapi begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan zikranya, menyampaikan peringatannya. Sebab saya tak ambil satu babak yang besar pun, saya cuma ambil satu perkataan saja untuk dibahaskan dalam lebih kurang 15 minit. Iaitulah tuan-puan sekalian, kalau kita perasan, kalau kita perhatikan, saya nak ambil kisah kedua tuan-puan sekalian, kisah mengenai pemilik dua kebun. Yang mana kalau kita perasan pada ayat ke-32 itu Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan antara pohon yang diperolehi oleh pemilik dua kebun itu adalah pohon kurma. Wa hafafnahuma bin nakhl. Disebut dengan jelas dekat situ. Nakhlun bukannya tamar. Tamar itu buah, tetapi nakhlun itu pokok kurma. Jadi tuan-puan sekalian, saya cuba nak mencari ataupun kita cuba nak berfikir secara mendalam, kenapa dalam banyak-banyak pokok Allah Azza wa Jal ada menyebut dengan jelas perkataan pokok kurma tu. Itu je saya punya perbahasan pada malam ini. Hikmah penyebutan pohon kurma tu. Jadi tuan-puan sekalian, sebelum kita nak mencari hikmah kenapa disebut pohon kurma dalam suratul Kahfi dan perkaitannya dengan COVID-19 yang kita sedang lalui pada saat ini tuan-puan sekalian, saya mencadangkan tuan-puan sekalian kalau ada mushaf, saya tak pasti dekat Zoom ni boleh share screen ke Ustaz Syahri? Boleh ke? Boleh Ustaz, saya benarkan. Dia mungkin membantu untuk sesiapa yang mungkin tak sempat nak beli mushaf, tak nak terlepas dia punya earphone tu. Jadi saya nak cuba share screen lah ayat Quran yang saya cadangkan sama-sama lihat. Boleh Ustaz? Silakan. Boleh Okey, baik. Okey, jom. Muncul ayat Quran dekat depan. Muncul tak? Muncul. Jadi untuk kita memahami tuan-puan sekalian, cerita berkenaan dengan pohon kurma ni tuan-puan sekalian, saya nak kita sama-sama tengok satu lagi ayat yang datang yang ada pada 4 surah sebelum suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi ni surah yang ke-18, tetapi 4 surah sebelum, which means surah yang ke-14 ada surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim tuan-puan sekalian, ada Allah sebut pada ayat ke-24 satu perumpamaan. Dan ada lagi satu perumpamaan datang 2 ayat selepasnya, iaitu ayat ke-26. Yang mana ada perincian ataupun ada cerita, ada perumpamaan yang Allah bawa berkenaan dengan kalimatan tayyibah pada ayat ke-24, dan ayat ke-26 Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan kepada kalimatin khabithatin. Kalimat tayyibah ni maksudnya tuan-puan sekalian, perkataan-perkataan yang baik. Lalu ayat ke-26 pula tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada pula perumpamaan kalimatin khabithatin, iaitu perkataan-perkataan yang buruk. Jadi dengan nampak macam tak link tu, tak nampak dia punya tanasub lagi tuan-puan sekalian. Tetapi yang menariknya adalah pada ayat ke-24 itu, bila Allah sebut alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Allah mengumpamakan kalimah yang baik seperti pokok yang baik. Asluha thabit, akarnya kukuh, tegak kukuh, wa far'uha fis sama. Dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Maka tuan-puan sekalian, kalau kita boleh temukan ayat 24 sampai 26 ni, saya tak sempat nak bacakan tuan-puan sekalian. Kalau kita boleh temukan, kalau ada mushaf boleh tengok sendiri. Antara persamaan yang paling kentara untuk kedua-dua cerita ni pada ayat surah Ibrahim 24 sampai 26 juga pada ayat surah Al-Kahfi ayat 32 ini, persamaan yang pertama adalah kedua-dua ini ada berbicara tentang pokok. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita perhatikan keseluruhan cerita pemilik dua kebun ini, kita akan dapati persamaan kedua-dua surah ini ada berbicara tentang spoken word, perkataan yang kita sebut, perkataan yang kita lontarkan.
Lalu tuan-puan sekalian, ingat tak kita kalau kita baca setiap kali hari Jumaat kita baca suratul Kahf, kita baca bahawa pemilik dua kebun ini, kan ada babak pemilik dua kebun ini ada menuturkan perkataan-perkataan yang agak celupa, saya boleh sebutkan dekat situ. Yang pertama dia menyebutkan dia ada banyak follower. Dia ada banyak harta benda, dia ada banyak follower. Kalau kita boleh tengok pada ayat yang ke-34 tuan-puan sekalian, dia berbangga dengan dia ada banyak apa tadi? Yang pertama dia ada banyak harta, yang kedua tuan-puan sekalian dia ada banyak follower. Wa'azzu nafara. Seterusnya tuan-puan sekalian, tak cukup dengan dia berbangga dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia sebutkan lagi siri kejeluparan seterusnya adalah dia sebutkan lagi, dia kata aku tak rasa tanaman-tanaman aku ni akan binasa. Kan? Antabida hadhi abada. Dia tak akan binasa selama-lamanya. Ini adalah yang disebutkan siri kejeluparan yang kedua. Disebutkan oleh pemilik dua kebun. Tak cukup dengan itu, disebutkan lagi wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la iruditu ila rabbi. Dia kata kiamat pula takkan berlaku. Maka di situ ada elemen ataupun ada konsep perkataan-perkataan yang dilontarkan. Maka di situ saya boleh letakkan persamaan dengan surah Ibrahim, babak keceluparan pemilik dua kebun itu kita boleh samakan dengan ayat ke-26 surah ini. Ayat ke-26 surah Ibrahim, iaitu kalimatin khabithatin. Dan Allah sebut pada ayat 26 tuan sekalian sangat ironik, iaitu Allah kata perumpamaan perkataan-perkataan buruk adalah seperti pokok yang buruk. Dan Allah kata pokok yang buruk tu apa karakter dia, apa sifat dia? Istuthas min fawqil ard ma laha min qarar. Dia mempunyai satu akar yang tidak kuat dan dia mudah tercabut daripada perut bumi. Maka tuan-puan sekalian, bukankah kita baca babak pemilik dua kebun itu, apa yang persamaan juga dengan cerita pasal akar tak kuat, boleh tercabut daripada bumi? Bukankah keseluruhan cerita ini tuan-puan sekalian berakhir dengan apa? Pada awalnya celupa, lalu berakhir dengan apa? Pokoknya ranap. Dengan bencana yang Allah hantarkan kepada dia, tercabut akar-akar pokok tu hilang semua. Sampai kita perhatikan tuan-puan sekalian ayat 42, sampai lepas dah tak ada semua tu, wa ukhita bi thamarihi, semuanya hancur, lalu akhirnya yuqallibu kaffai. Dia terlalu kecewa disebabkan semuanya ranap. Maka ada tak persamaan dengan ayat 26 tuan-puan sekalian? Yang pada asalnya nampak macam ini satu tanaman yang boleh hidup lama. Satu tanaman yang boleh kekal lama. Saya rasa hebat dengan apa yang saya ada pada hari ini. Dia merasakan macam itu akan kekal. Tapi Allah umpamakan perkataan-perkataan buruk itu adalah benda yang tidak kekal. Dia tidak kuat. Seperti mana benda yang berlaku depan mata kamu sendiri, pokok itu boleh tercabut. Pada asalnya kamu nampak kuat, nampak teguh. Tapi tercabut dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ayat 25 tuan-puan sekalian, ayat 24 tuan-puan sekalian, ada tak persamaan cerita ayat 24 ini dengan cerita dalam suratul Kahfi? Kan ada seorang lagi kawan dia yang juga tukang kebun juga. Kan ada juga melontarkan perkataan-perkataan. Tadi kalau kita tengokkan tuan-puan sekalian, pemilik dua kebun itu melontarkan perkataan-perkataan celupa. Tapi kawan dia seorang lagi kan ada pesan. Patutnya bila kamu masuk ke dalam kebun itu, wa dakhala jannata, bila kamu masuk dalam kebun itu, what should you say? Patutnya kamu kena sebut apa, wahai kawanku? Masya Allah, la quwwata illa billah. Kan di situ kan ada elemen dia mengajarkan kawan dia, demo ni sepatutnya kau kena royak gapo dia. Demo sepatutnya kau royak benda molek. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bukannya kamu duk sebut, demo duk sebut pasal apa tadi? Tanaman takkan binasa. Kamu rasakan macam kiamat takkan berlaku. Itu adalah kalimatin khabithatin. Okay? Sepatutnya kamu kena sebut kalimat tayyibah itu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka tuan-puan sekalian, begitulah Allah umpamakan. Allah kata, setiap perkataan yang baik itu kasyajaratin tayyibah. Dia akan diibaratkan seperti mana pohon yang baik. Dan dia mempunyai akar yang tetap teguh dan wafar'uha fis sama. Dan dia punya cabang dia akan menjulang ke langit. Dan tak cukup dengan itu tuan-puan sekalian, Allah kata tu'ti ukulaha pada ayat 25. Akan terhasil daripada cabang itu adanya buah-buahan. Maka boleh saya buatkan satu falsafah tuan-puan sekalian. Kalau kita keluarkan apa objek-objek yang Allah sebutkan dalam ayat 24-25 surah Ibrahim ini, pertama Allah sebut adanya pokok yang baik. Yang kedua adanya di sana adanya akar yang tetap teguh. Yang ketiga adanya cabang yang menjulang ke langit. Dan yang keempat tuan-puan sekalian ada disebut tentang buah. Dan Ibnu Abbas, kalau kita buka Ibnu Kathir, Ibnu Abbas menggariskan keempat-empat benda ini ada dia punya simbolik dia. Lalu kalau kita tengok kasyajaratin tayyibah, dia merujuk kepada apa tuan-puan sekalian, pokok yang baik ini.
Pokok yang baik ini adalah simbolik kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asluha thabit, akar yang tetap teguh itu merujuk kepada kalimat tauhid yang mengakar dalam hati manusia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan wa far'uha fis sama, merujuk kepada amal-amal saleh yang terhasil daripada hati yang suci murni yang telah terakar dalam hatinya kalimat tauhid itu. Tetapi saya tertarik juga ayat 25, kenapa dipisahkan ada elemen buah yang muncul pada cabang tu? Kan? Kalau ikutkan apa lagi next selepas kita dah mampu untuk ada akidah yang kukuh dalam hati? Kita sudah ada satu pula orang kata apa benda? Amal-amal soleh yang datang dengan daripada akar yang kukuh itu tadi. Kenapa pula didatangkan ayat 25 elemen buah? Tak cukup ke kita dah sudah jadi orang yang baik, orang yang ada akidah yang kukuh? Sebab tuan-tuan sekalian, buah ni ada falsafah dia tersendiri. Yang ini tak disebutkan oleh Ibn Abbas atau tuan sekalian, tetapi saya nak cuba tambah extra point untuk perkara ini. Buah ni tuan-tuan sekalian, antara benda yang kita tak boleh nak deny, buah ini adalah satu benda yang untuk disantap dan untuk dinikmati. Persoalannya, hari ini amal-amal soleh kita sudahkah berjaya untuk dinikmati oleh orang sekeliling, ataupun lebih baiknya adalah untuk pada diri kita sendiri? Sudahkah amal soleh itu kita rasai kelazatannya? Sudahkah amal soleh itu kita rasai dia punya kemanisannya? Dan ada tak orang-orang terinspirasi dengan amal-amal soleh yang telah kita berjaya lakukan, tuan-tuan sekalian? Sebab pada buah, dalamnya ada biji. Dan biji itu, tuan-tuan sekalian, kebetulan mak saya dekat rumah ni, dekat Port Isa ni, mak saya ni sekarang tengah orang kata apa, terlalu obses dengan penanaman sayur ataupun penanaman buah. Jadi kalau bukankah ada satu teknik botani dalam teknik pertanian, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak recreate ataupun kita nak regenerate pohon yang baru, kita kena ambil biji itu. Biji pada buah itu dijadikan sebagai untuk kita recreate pokok yang baru. Jadi tuan-tuan sekalian, sudahkah hari ini selepas kita berjaya menjadi baik, kita ini sudah mampu untuk menginspirasi orang untuk turut sama jadi baik? Seperti mana biji pada buah untuk recreate amal-amal soleh yang lain, berjayakah kita untuk kita mengajak orang lain sama jadi saleh macam kita? Jadi okey, dikaitkan dengan suratul kahfi, tuan-tuan sekalian, nampak macam dah pergi ke surah Ibrahim, nampak gayanya. Tapi tuan-tuan sekalian, saya nak pertemukan dua kisah ini. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Sebab apa? Dalam isu COVID-19 pada hari ini, boleh saya katakan terlalu ramai orang-orang yang, sorry to say, terlalu ramai orang yang bermulut celupa mengatakan sesuatu perkara yang seolah-olah diyakin benda itu macam, saya ambil dua sisi. Pertama adalah dia kata, oh saya ni yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya tak perlu terpatuh pada SOP tak perlu lagi, rasanya macam tak kena dengan diri saya. Nampak macam seolah-olah menjauhkan diri saya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun langgar SOP, dikatakan sebab apa? Sebab dikatakan dia yakin dengan Allah. Tak perlu patuh pada SOP. Saya boleh katakan, sorry to say, tuan-tuan sekalian, ini adalah antara perkataan-perkataan celupa. Perkataan-perkataan yang khabithah, yang tidak ada akar yang boleh membenam ke bumi yang boleh kekal. Sebab tengok, belajar daripada kisah pemilik dua kebun, disebabkan kalimah khabithah dia, keceluparan dia, telah menyebabkan pokok dia tercabut. Yang pada asalnya nampak akar itu kukuh, tapi tercabut daripada tanah, tuan-tuan sekalian. Lalu, tuan-tuan sekalian, seteruk-teruk kita kena lockdown dekat PKPB di Selangor, sekarang di Negeri Sembilan, tuan-tuan sekalian, di Seremban dan sebagainya. Saya percaya, tuan-tuan sekalian, kita mungkin tak boleh hadir ke masjid untuk dengar kuliah-kuliah secara fizikal. Tapi saya percaya, tuan-tuan sekalian, kalau kita keluar sikit daripada rumah kita, kita boleh nampak pokok kan? Kita boleh tengok pokok kan? Lalu jangan kita sangkakan nak belajar sesuatu, kita kena jumpa dengan asatizah je untuk kita nak gain something ataupun nak gain knowledge. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah kata, dengan ada elemen al-amthal fil Quran, ada perumpamaan dalam Quran ini, objek-objek inilah yang akan sentiasa menjadi zikra kepada kita, peringatan kepada kita. Lalu tak kamu belajar daripada pokok, kamu tak tengok diri kamu kepada pokok itu. Pokok itu kalau kamu baik, dia akan menghasilkan cabang yang menjulang ke langit. Akarnya bagus. Kalau akarnya bagus, cabang yang menjulang ke langit akan terhasil buah. Kamu tak belajar daripada pokok. Jadi pemilik dua kebun, kamu boleh berjaya menumbuhkan pokok, tapi kamu tak belajar daripada pokok untuk kawal kata-kata kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, terlalu banyak peringatan daripada Allah untuk kita dalam musim COVID-19 ini. Ustaz Hafizul Faiz sebutkan itu, tuan-tuan sekalian, sangat menarik tentang terma kebosanan tadi tu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, bosan-bosan cuba tengok pokok kat luar tu, cuba tengok kita dengan pokok tu.
mungkin barangkali kita akan betul-betul memaknakan kebosanan kita tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup sekadar tu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh dikatakan banyak menyebutkan kalimah-kalimah thayyibah dan kita kurangkan kalimah-kalimah khabithah. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, walaupun jami' mufassirin mengatakan kalimah thayyibah itu adalah kalimah la ilaha illallah, saya ambil pendapat yang agak minoriti, iaitu pendapat daripada Syaukani. Dia kata a'am, segala bentuk yang umum, kalimatul khair yang umum, maka itu juga adalah kalimah thayyibah. Maka tuan-tuan saya mudah-mudahan insya-Allah kita sebarkan perkataan baik, kurangkan perkataan-perkataan buruk insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syahmi. Antara persamaan apa yang disampaikan oleh Ustaz Syahmi dan Ustaz Hafizul Faiz, iaitulah PKP ini seharusnya menyebabkan kita bosan, dalam erti kata berfikir dan merenung. Barangkali ada sebab surah ini menampilkan namanya lokasi gua, di mana tidak ada orang pergi ke gua melainkan untuk berfikir, sebagaimana Gua Hira, ya. Jadi apa yang berlaku seharusnya menyebabkan kita berfikir. Sebagai contoh, kita tidak lagi dapat solat berjamaah. Biasanya kita akan menghargai solat berjamaah bila kita kehilangan nikmat berkenaan. Kalau kehilangan nikmat berkenaan tidak menyebabkan kita berfikir, ataupun lafaz azan sallu fi buyutikum tidak menghasilkan rasa bersalah dalam hati kita, maka kita tidak melihat musibah ini sebagai hikmah. Satu perkara yang menarik dalam suratul Kahfi adalah, ya, kita barangkali nak solat berjamaah dikembalikan. Kita barangkali nak supaya solat dirapat-rapatkan. Tetapi apa sebenarnya tujuan berada di rumah Allah? Maka perhatikan ayat 28 sebagai contoh. Adakah nilai ibadat, kesan daripada ibadat itu berlaku pada kita? Kita nak solat berjamaah, kita nak bersalam-salaman, kita nak supaya dapat rapat-rapatkan saf, tetapi adakah berlaku wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah? Adakah berlaku wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya? Adakah berlaku wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina? Adakah berlaku wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta? Setiap ibadat yang disyariatkan ada hikmah yang Allah Ta'ala mahu berlaku kepada kita. Terima kasih kepada semua asatizah yang telah berkongsi. Terima kasih kepada Ustaz Zulkhairi yang turut sama memberikan komentar dengan menyatakan suratul Kahfi juga bersama dengannya suratul Isra, Al-Furqan, Al-Ahzab, At-Talaq dan An-Nasr, di mana ke-6 surah ini memang berakhir dengan huruf alif melainkan satu ayat. Jadi terima kasih Ustaz Zul. Terima kasih pada Puan Ustazah Siti Fatimah dan Ustazah Mariam Hasni yang turut sama menotakan perbincangan kita pada malam ini. Untuk makluman Ustaz Abdullah Bukhari, kita hampir 400 view pada malam ini, alhamdulillah. Jadi saya faham semua para penonton sangat stres kerana pantasnya guru-guru kita berkata-kata, sebab tujuan kita adalah untuk anda buka YouTube Tadabbur Center dan ulang balik mendengar kuliah ini insya-Allah. Silakan Al-Fadhil, guru kesayangan kami Ustaz Abdullah Bukhari, untuk memberikan tausiah, taujihat, penutup dan barangkali sudut pandang yang berbeza. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada semua Ustaz Nazri, Ustaz Syahmi, Ustaz Ihsan, Ustaz Hafizul Faiz dan juga Ustaz Syari. Sebenarnya saya rasa saya tak layak untuk bagi conclusion sebab saya rendah sikitlah pada antum semua. Tetapi walaupun darjat saya berada lebih rendah pada antum semua, saya rasa memang patutlah kita semua praktik satu kaedah. Macam kalau kita belajar hadis, ada dalam Muqaddimah Ibn Salah, Imam Ibn Salah ni antara ulama hadis yang katanya antara yang terawal menyusun ilmu mustalah hadis dalam susunan atur yang cantik. Dalam satu sub perbincangan dia kata la yambulur rajulu min ahli hadis, la yambulur rajulu min ashabil hadis hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa amman huwa mithlahu wa amman huwa dunahu. Dia kata seorang ahli hadis tidak akan mencapai darjat kebijaksanaan dalam pengajian hadis sehingga lebih sanggup untuk menulis, nak belajar menulis orang yang atas padanya, maksud guru-gurunya. Wa amman huwa mithlahu, orang yang sama level. Macam saya kira asatizah dalam kumpulan yang sedang bincang sekarang ni berada pada sama level dengan saya, ataupun saya rendah sikitlah. Wa amman huwa dunahu, ataupun orang yang bawah.
Jadi berdasarkan kata-kata Imam Ibn Salah ini demi untuk mencapai kebijaksanaan yang sebenar dalam bidang hadis ataupun semua bidang ilmu, kita kena ada keterbukaan untuk belajar daripada orang atas, ambil manfaat daripada yang kita kata setara dengan kita dan bahkan belajar daripada murid-murid kita. Okey, itu mukaddimah dia. Alhamdulillah perbincangan malam ini sangat menarik dan saya pun belajar banyaklah daripada sudut pandang yang dibuat, dan antara satu perkara yang kita semua patut syukuri juga berikutan berlakunya COVID-19 ni, kita semakin menggunakan platform-platform seperti ini. Yang mana sebelum ni platform seperti ini hanya dikuasai ataupun digunakan oleh orang yang ada kemahiran. Tetapi bila berlaku COVID-19, PKP dan sebagainya, kita memanfaatkan platform-platform sebegini yang mana sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran secara tak langsung. Contoh, saya ambil contoh. Dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana interaksi antara ahli syurga sesama mereka. Lepas tu bila ahli syurga duduk bercerita, dia kata apa? Qala qailum minhum inni kana li qarin. Aku ada seorang ahli syurga berkata, aku dulu ada seorang teman yang memperhatikan kiamat. Lepas tu kata ahli syurga seorang lagi, dia kata qala hal antum muttali'un, nak tak kita tinjau cari mana mereka ni. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu mereka tinjau. Tinjau tu kalau saya kata macam Google lah. Google, Zoom, Google Meet. Maksud tinjau, akhirnya mereka, ahli syurga berjaya melihat teman-teman tu dalam neraka. Maksud prinsip mengenai video conferencing seperti ini dah disebut oleh Al-Quran. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begini punya hebat sekarang ni, kita nampak apa yang disebut oleh Al-Quran secara logiknya dulu tak difahami, tetapi sekarang bila ada teknologi kita faham benda itu. Dan alhamdulillah itu antara satu hikmah COVID-19 ni. Perbincangan dibuat dengan secara meluas menggunakan berbagai platform, yang mana platform seperti ini kita boleh iktiraf sebagai qalam Allah. Iaitu dia kata qalam allamal insana ma lam ya'lam, sebagai satu tools yang mengajar manusia benda manusia tak tahu. Dan memang ternyata segala teknologi platform yang ada ini mengajar kita banyak benda yang kita tak tahu, seperti apa yang kita bincangkan pada malam ini. Okey, bila nak kaitkan dengan surah Al-Kahfi, ini sebelum saya masuk conclusion kepada apa perbincangan kita pada malam ini, saya suka ambil dalam surah Al-Kahfi ni, dia ada 2 ayat cerita mengenai orang muda, dan entum semua ni masuk kategori orang muda. Lepas tu tadi bila Ustaz Syahari tanya saya, jemput saya sedia untuk penuhi, dan saya tanya range umur berapa. Jadi Ustaz Syahari kata range umur 30 ke 40. Jadi saya kata entum orang muda, dan entum lah yang mana sifat positifnya disebut dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-13, 60 dan juga 62. Pada ayat yang ke-13 bila Allah Ta'ala cerita apa? Allah kata nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kisah mereka kepada kamu dengan kebenaran. Kata Allah kata innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Sekali Allah Ta'ala sebut orang muda. Kemudian dalam surah dan dalam kisah Musa dan Khidir pun, bila Musa keluar nak mencari Khidir, dia kata apa? Wa idh qala Musa li fatahu, bila Musa kata kepada anak mudanya, muridnya yang dia katakan Yusha. 2 kali pada 60 dan 62. Dan bahkan kalau kita buka surah lain pun, surah macam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Bila Allah Ta'ala cerita mengenai pejuang tauhid yang bernama Ibrahim, bila dia dah melakukan operasi memusnahkan berhala, penduduk negeri kaum ni berkata, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar seorang pemuda yang selalu mencaci berhala ini namanya Ibrahim. Jadi kesimpulan dia, surah Al-Kahfi cerita mengenai kualiti orang muda yang memberi sumbangan kepada agama melalui tauhid yang kata jihad, mengasingkan diri dalam gua, dan juga pemuda yang berkhidmat kepada ilmu, kepada guru seperti kisah Yusha alaihissalam. Dan alhamdulillah entum malam ni masuk kategori fatatun ataupun fityatun. Innakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Insya-Allah sebenarnya entum pada malam ini boleh bincang sekali dan disaksikan oleh ramai orang boleh ambil manfaat pada perbincangan ini. Okey, kemudian seterusnya perbincangan pada malam ni, apa yang saya sangat suka, diasaskan oleh disiplin ilmu. Itu antara benda yang sangat penting. Dan kita tahu dalam surah Al-Kahfi, antara satu topik yang dibincangkan adalah kisah pengembaraan Musa dan Khidir. Walaupun kisah itu secara umum cerita mengenai kata adab
murid dengan guru, adab menuntut ilmu. Tetapi di situ sebenarnya ada prinsip-prinsip ilmu. Contoh, kita kata Nabi Musa menegur kesilapan pada sudut pandang dia, kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh Khadir dalam cerita itu semua berasaskan prinsip ilmu. Contoh, bila Khadir mula ataupun Khadir buat dua perkara, dua peristiwa. Yang pertama, kenapa Musa tegur? Sebab Musa berpegang pada disiplin ilmu. Tak boleh menganiaya orang, terbuk perahu, tak boleh bunuh seorang budak yang tidak bersalah. Itu masuk disiplin ilmu. Dan jawapan Khidir ataupun tindakan Khidir itu pun secara tak langsung ada juga disiplin ilmu. Contohnya, kenapa Khidir terbuk perahu tu? Dia kata sebab nak selamatkan perahu itu daripada diambil, dirampas oleh raja. Itu kalau belajar usul fiqh, akhafud dararain. Maksudnya dalam surah Al-Kahfi, dalam kisah Musa dan Khidir syarat dengan disiplin ilmu. Dan ternyata perbincangan kita pada malam ini memang menekankan aspek disiplin ilmu. Cuma ilmu yang bagi saya kata wow lah pada malam ini, sebab banyak sungguh sudut pandang yang sebelum ni saya tak pernah terfikir pada surah Al-Kahfi dan saya ambil manfaat. Seperti Ustaz Ihsan tadi semua kredit bina tembok kembali kepada Allah. Bukan kerana aku. Bukan kata nak ungkit ini kerja legasi aku. Kemudian ulas tadi mengenai kaifa, aspek signifikan pengalaman untuk belajar. Jadi Musa belajar kenapa disebut oleh Khidir penggunaan kaifa. Kaifa itu, how itu memerlukan satu aspek praktikal ataupun dikatakan pengalaman. Sebab tu saya dengar satu kisah. Ada wartawan interview seorang businessman yang berjaya. Jadi orang tanya dia, businessman ni macam mana you boleh berjaya ni? Semua menjadi. Projek untung, tak ada rugi. Dia kata, one word, apa dia? Experience. Jadi experience tu kita kata kaifa tadi tu lah. Waktu orang tanya lagi businessman ni, macam mana you boleh, dia tanya sekali, macam mana boleh berjaya? Dia kata, two words. Apa dia two words? Dia kata, right decision. Lepas tu wartawan tanya lagi, macam mana dapat right decision? Dia kata experience, one word. Macam mana dapat experience? Dia kata another two word, wrong decision. Maksud belajar pada kesilapan. Kesilapan yang kita pelajari, kita improve jadi pengalaman lalu menghasilkan keputusan yang betul yang boleh menjadikan kehidupan kita ini berjaya. Dan sama juga mengenai Ustaz Syahmi tadi pasal celupa mulut tu, subhanallah. Saya tak fikir, memang kita nampaklah celupa negatif dan celupa positif. Celupa negatif tu pada pemuda orang kaya itulah. Dia kata ini aku punya tidak akan musnah semua sekali. Yang celupa positif pula orang Melayu kata mulut masin, si lelaki soleh tu. Dia kata fa'asa rabbi an yu'tiyani sampai habis tu. Kalau orang Melayu panggil dia tu mulut masin. Macam celupa lah tapi celupa positif. Ternyata Allah Ta'ala buktikan keceluparan dia itu memberi kesan kepada yang ni. Dan pengajaran poin ini kalau saya boleh ambil dalam media sosial ketika COVID-19 pun kita perhati ramai sungguh orang yang celupa. Celupa contohnya mengejek ulil amri dengan berbagai teori konspirasi yang mana kadang-kadang ni boleh memberi impact mental kepada pihak frontliners ni kerana keceluparan itu. Dan saya harap sangatlah kalau sekian pokok-pokok ni dengar live kita pada malam ini, mereka sedar betapa tindakan keceluparan mereka yang berlaku ketika musim COVID-19 ini sebenarnya ada impak negatif kepada orang lain supaya dia dengar dan belajar. Jangan celupa seperti apa yang disebut dalam tu. Dan yang Ustaz Hafizul Faiz tadi pun interesting juga disebut mengenai lambakan kadhibah. Ataupun kita sekarang hidup di dalam Dajjali world. Dan Dajjal Syekh itu pun kalau kita perhati dia merujuk kepada antara satu maknanya, dia merujuk kepada Dajjal Syekh maksud menyalut sesuatu. Contoh pedang besi disalut dengan warna emas nampak seperti emas. Dan itu antara kepakaran Dajjal. Dan ternyata musim COVID-19 sekarang ni, walaupun kita tahu segala teknologi yang ada ini adalah kemudahan Allah kepada kita, tetapi ada juga sebahagian daripada kita yang terpengaruh dengan idea-idea konspirasi yang mana asalnya ceritanya kita kata COVID-19 ini real, tetapi oleh kerana pihak-pihak yang mungkin nak mengelirukan, dia salut benda-benda hak sepatutnya betul itu jadi nampak seperti tak betul. Dan benda hak tak betul dijadikan seperti betul lalu disalut dengan berbagai idea. Ini teori
ini kata ada konspirasi bukan Islam untuk jauhkan kita daripada masjid dan sebagainya. Jadi itu pun antara poin yang menarik yang disebut oleh Ustaz Hafizul Faiz tadi. Dan akhir sekali sebelum saya berhenti, yang Ustaz Ihsan sebut tadi, dia kata mengenai hormat pakar bidang. Sekali lagi saya ulang, saya agak terpesona juga mendengar kisah Samuel tadi tu. Walaupun dia seorang Nabi dapat wahyu, dia tidak angkat diri dia sebagai selayaknya untuk jadi pemimpin, yang mana sebagai pemimpin dia dalam cerita Talut dan Jalut dia memerlukan kekuatan fizikal sebagai panglima perang dan juga pengetahuan mengenai taktik peperangan untuk mendapat kemenangan mengalahkan Jalut. Walaupun Nabi Samuel ni kita kata ustaz lah mudahnya, tetapi dalam isu itu dia tak campur. Diserahkan kepada pakar bidang ahli. Jadi pesan saya kepada ustaz-ustaz di luar sana lah, nak bercakap mengenai COVID-19, solat jemaah dan sebagainya, kita kena ingat kita ada batasan ilmu kita dan kita balik percaya hormat pandangan ulil amri yang terdiri pada mufti, yang mana mereka semua ni bukan buat keputusan seperti yang kita lihat nak menjauhkan umat Islam daripada surah masjid, tetapi sebenarnya mereka memang betul-betul merujuk kepada Al-Quran yang kata fas'alu ahla dzikri. Okey, apa lagi yang terakhir entum yang boleh memberikan sudut pandang yang agak unik berasaskan disiplin ilmu, mengingatkan saya sebab orang macam itu ni saya percaya tak ramai. Dalam surah Al-Kahfi ketika bincang Allah Ta'ala sebut ada yang kata 7, ada yang kata 3, keempatnya anjing. Lepas tu Allah kata apa? Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lebih mengetahui mengenai jumlah berapa orang pemuda yang tidur. Lepas tu Allah kata la ya'lamuhum illa qalil. Tak ada yang mengetahui perkara itu melainkan sedikit sahaja. Dan Abdullah bin Abbas dalam sebuah riwayat disebut ana minal qalil. Aku tergolong pada golongan yang sedikit. Dan disebutlah nama Ashabul Kahfi itu semua sekali. Cuma prinsip Al-Qalin di sini. Al-Qalin di sini kalau kita baca dalam banyak ayat Al-Quran, bila menceritakan mengenai orang yang tahu dan orang yang tak tahu, Allah Ta'ala biasa mengangkat orang yang tahu itu dalam golongan qalil ataupun sedikit. Jadi pengajaran kepada kita semua di luar sana, kita memang tidak mengetahui, kita tidak ada ilmu. Jadi kalau boleh kita rujuk kepada pakar-pakar yang biasanya qalil jumlah dia. Dan bila al-qalil ini, contoh dia beri pandangan mengenai COVID-19, para mufti ke, ataupun rujuk kepada KKM, mereka ini golongan yang sedikit yang pengetahuan lebih mendalam. Dan pengetahuan mereka itu diasaskan oleh ilmu yang kukuh, disiplin ilmu yang kukuh. Jadi sepatutnya mereka inilah yang menjadi rujukan kita. Bukan orang ramai yang boleh akses internet lalu buat teori dan sebagainya. Dan akhir sekali sebagai kita kata penutup, untuk orang yang suka berteori konspirasi ini, ingat dua ayat. Yang pertama dalam surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 36. Allah kata wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Tidaklah sebahagian kebanyakan mereka itu mengikut melainkan sangkaan semata-mata. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Dan sesungguhnya sangkaan itu tidak boleh menewaskan kebenaran sedikit pun ataupun mengalahkan kebenaran sedikit pun. Kemudian yang kedua dalam surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 28. Allah kata wa ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak mempunyai ilmu yang sahih. In yattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka ikut itu melainkan sangka-sangka semata-mata. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Dan sangka-sangka itu tidak dapat menewaskan kebenaran, tidak dapat mengalahkan kebenaran sedikit pun. Jadi pesan saya, rujuklah kepada ahli ilmu, rujuklah, hormatilah pandangan ulil amri. Kalau kita betul-betul jiwai surah Al-Kahfi ini, kita akan sedar di mana kedudukan kita. Allah alam. Itulah lebih kurang apa yang saya boleh simpulkan. Dan kalau boleh kita banyakkan lagi program seperti ini, bawa sudut-sudut pandang yang luas, dan akhirnya dia akan kembali kepada disiplin ilmu yang mana dibawa oleh Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada penasihat Tadabbur Center, salah seorang, dan juga Presiden Multaqa Asatizah dan Duat Malaysia Mursyid, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Ustaz Abdullah bila bagi pandangan baru dapat 500 view. Kita tadi tak sampai 400 setengah. Jadi ini pun kelebihan guru lah bila berkata.
Saya mengharapkan agar apa yang dinasihatkan oleh Ustaz Abdullah Bukhari itu disambut oleh kita semua terlebih dahulu di Tadabbur Center untuk lebih kerapkan perbincangan ilmu, perbezaan sudut pandang sebegini, memanfaatkan platform yang disediakan daripada musibah ini, dan seterusnya kita harap kepada seluruh masyarakat yang menonton dapat mengulang semula, kalau tidak daripada awal, boleh ulang semula penutup yang telah ditutup dengan bagi saya cemerlang daripada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari tadi. Jadi terima kasih kepada semua asatizah, Ustaz Ihsan, Ustaz Nazri, Ustaz Syahmi, Ustaz Faiz yang sebenarnya turut sama mendengar pendapat asatizah antara satu sama lain. Kita tidak terus leave, kita tidak terus tinggalkan, dan lebih-lebih lagi Ustaz Abdullah Bukhari yang saya minta masuk 10 suku, Ustaz nak masuk pukul 9 lagi. Ia sangat mendebarkan kita kerana kita seperti dalam medium Viva ya. Kita dinilai oleh guru besar kita, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdullah Bukhari, terima kasih semua dan semua penonton. Semoga bertemu lagi pada siri yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.